Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Azalina tidak wajar beri pandangan dalam siasatan kes Hakim Muhammad Nazlan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, tidak wajar memberi pandangan dan maklum balas terhadap siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membabitkan kes Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Perkara itu ditegaskan oleh pakar perlembagaan Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof yang berpandangan maklum balas Azalina yang mengesahkan persoalan itu tidak menepati prinsip bidang kuasa penentuan pelanggaran kod etika hakim yang terletak di bawah kuasa Badan Kehakiman sesuai dengan perkara 125/3 Perlembagaan Persekutuan. Persoalan Peguam Datuk Seri Najib Razak Tan Sri Syafiq Abdullah yang dilaporkan menulis surat kepada Azalina meminta Menteri mengesahkan SPRM mendapati Nazlan berkonflik kepentingan ketika mempengerusikan kes SRC International atau tidak, sewajarnya tidak perlu diberikan jawapan atau maklum balas, katanya dalam kenyataan. Kenyataan itu mengulas pandangan Azalina Othman yang menyatakan laporan berhubung pelanggaran kod etika hakim membabitkan Muhammad Nazlan sudah dikemukakan kepada Ketua Negara, Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Man. Pada Februari lalu, Azalina berkata, pelanggaran itu dikenal pasti menerusi kesimpulan dikemukakan dalam laporan SPRM. Muhammad Fatih berkata, persoalan berkaitan pelanggaran kod etika hakim adalah di bawah bidang kuasa Badan Kehakiman, sebagaimana yang termaktub dalam perkara 125/3 Perlembagaan Persekutuan. Namun, katanya, memandangkan laporan berkaitan pelanggaran itu membabitkan fakta berkaitan rasuah, maka langkah SPRM bertindak melaksanakan penyiasatan adalah sah menurut akta SPRM dan tidak wajar dipertikaikan. Penyiasatan itu sepatutnya dilihat sebagai satu bentuk kerjasama antara dua institusi, bukannya campur tangan satu institusi ke atas institusi yang lain, katanya. Beliau menegaskan kuasa SPRM tidak boleh dipertikaikan, kerana semua pihak sama ada dari badan perundangan, kehakiman, atau pentadbiran adalah tertakluk kepada siasatan kes rasuah. Katanya, siasatan SPRM yang dianggap sebahagian daripada anggota badan pentadbiran ke atas badan perundangan atau kehakiman tidak boleh ditafsirkan sebagai satu campur tangan satu badan kerajaan ke atas badan kerajaan lain di bawah doktrin pengasingan kuasa. Majlis Peguam Negara tidak sewajarnya mempertikaikan kuasa SPRM ini. SPRM juga tidak memerlukan kebenaran ketua sesuatu cabang kuasa untuk melaksanakan siasatan ke atas anggota cabang kuasa berkenaan. Misalnya, SPRM boleh melakukan siasatan ke atas seorang anggota Dewan Negara tanpa perlu kebenaran daripada yang dipertua Dewan Negara, katanya. Beliau berkata begitu juga SPRM boleh menyiasat seorang hakim tanpa memerlukan kebenaran dari Ketua Hakim Negara. Namun, tegas beliau, SPRM tidak boleh menentukan persoalan sama ada Nazlan sudah melanggar kod etika hakim atau tidak, kerana ia adalah badan kuasa kehakiman. Justru beliau menggesa semua institusi yang menguruskan keadilan dan undang-undang dalam negara mengendurkan perbezaan dan menamatkan pertikaian terbuka antara satu sama lain berkaitan kes Muhammad Nazlan. Perbezaan pandangan Badan Kehakiman, SPRM, Majlis Peguam serta Azalina berkaitan kes itu boleh memberikan imej tidak baik terhadap kewibawaan pihak berkuasa dalam memastikan pemerintahan yang cekap, adil dan bersepadu dalam menghadapi cabaran rasuah negara. Tidak dinafikan setiap pihak, termasuklah Badan Kehakiman dan Badan Penguatkuasaan Undang-Undang seperti SPRM, mempunyai peranan dan tanggung jawab tersendiri yang perlu dilaksanakan. Komunikasi yang baik antara badan-badan penting ini amat penting.
agar wujud persepahaman yang positif, terutamanya berkaitan dengan pelaksanaan bidang kuasa masing-masing, katanya. Muhammad Fatih berkata, kecelaruan dalam menetapkan bidang kuasa boleh diatasi dengan komunikasi yang baik antara badan-badan yang berbadu. Katanya rakyat tidak berminat mengetahui siapa yang berkuasa untuk melakukan apa yang benar. Mereka inginkan kerajaan yang cekap, adil dan kukuh dalam mentadbir dan melaksanakan undang-undang bagi menegakkan keadilan serta menghapuskan penyelewengan. Kita mengharapkan pihak-pihak yang berwajib tidak mengelirukan rakyat dan memberikan mesej yang salah kepada rakyat, katanya lagi. Terima kasih kerana menonton.